Baik saudara, keadaan serba kekurangan tidak mematahkan semangat untuk menimba ilmu. Meskipun hanya sekadar beralaskan tikar dan dinding kelas masih dipenuhi lumpur, para pelajar tetap teruja memulakan sesi persekolahan. Rakan wartawan Suzila Idayu Yaakob meninjau suasana di Sekolah Kebangsaan Sokor Tanah Merah Kelantan. Masih keliru dengan kehilangan rumah akibat ditenggelami banjir. Kini pelajar di sekolah ini perlu menerima hakikat bahawa sekolah mereka juga turut terjejas. Tiada lagi padang sekolah maupun bilik darjah yang bersih. Lumpur tebal akhirnya melekat di setiap sudut dan ruang. Bagaimanapun bencana yang disifatkan terburuk itu tidak mematahkan semangat anak-anak ini. Saya tak boleh pakai sekolah hari ni, baju, beg, kasut. Nek dah semua tergelam banjir. Rumah saya dah terkena banjir. Beg sekolah? Tak ada. Hari ni pakai baju biasa je. Apa pakai baju biasa? Sebab baju sekolah tak ada habis dah. Dilanda banjir belakang. Walaupun tidak sepenuhnya pelajar yang hadir, guru-guru komited inginkan yang terbaik untuk anak didiknya. Bagi mereka, pembelajaran perlu diteruskan dan input berkaitan banjir dan kesihatan dapat disampaikan kepada pelajar. Lebih baik main sekolah. Di rumah pun dia bermain saja juga. Baik mari sekolah lah. Sebab kalau kat rumah pun tak tahu dia buat apa lah. Kat sekolah ni sekurang-kurangnya dia dapat juga sedikit ilmu. Walaupun keadaan yang tidak begitu mengizinkan lah. Walaupun tanpa papan hitam, buku, meja dan juga pakaian seragam yang sempurna, namun pelajar-pelajar di SK Sokor Tanah Merah ini tetap gigih untuk hadir ke sekolah pada hari pertama sesi persekolahan. Mungkin dengan bantuan pelbagai pihak selepas ini mampu membaik pulih sekolah mereka dan sesi persekolahan dapat diteruskan seperti biasa. Turun pada membantu memulihkan kembali sekolah terlibat Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Irwan Serigar Abdullah bersama 300 sukarelawan. Bantuan keuangan turut disampaikan untuk kerja-kerja pembersihan. Kita bagi generator pembersihan untuk pam-pam air supaya dapat bersihkan sekolah-sekolah dan juga sedikit bantuan kewangan untuk kerja-kerja pembersihan. Tetapi selain daripada itu, kerajaan sendiri akan memberi peruntukan yang mencukupi untuk kerja-kerja pembaikan sekolah. Mereka tak ada pilihan sebab Sokor ini mereka terpaksa juga walaupun keadaan yang tidak selesa, keadaan yang cukup tidak untuk belajar, tapi mereka tidak ada pilihan. Di sinilah mereka terpaksa belajar. Sebab itulah pihak sekolah dia tidak boleh bersekolah. Mereka sekarang ni fokus untuk bersihkan bilik darjah saja dulu. Mereka terpaksa bersihkan bilik darjah hanya untuk boleh belajar. Ya, tapi di luar daripada kelas mereka memang keadaannya teruk. Tan Sri Dr. Irwan Serigar yang sebelum itu meninjau keadaan di SK Ladang Kerila turut memaklumkan peruntukan lebih besar akan disusuli secepat mungkin bagi membaik pulih infrastruktur di kawasan terlibat. Ini termasuk membaiki jambatan dan jalan raya yang menjadi jalan penghubung pelajar sekolah khasnya dan penduduk amnya. Dan demi memastikan pelajar terjejas banjir dapat memulakan sesi persekolahan, seorang ibu dari Kuala Nerus, Terengganu sanggup berkorban meninggalkan anak kecil berusia 8 bulan untuk menyertai program sukarelawan. Semuanya selepas melihat paparan media berhubung musibah banjir di Dabung, Kelantan. Ikuti laporan wartawan Nur Yusof. Wanita ini, Hafidah Mamat, tampil menyertai hampir 2,000 sukarelawan Skuad Misi Kemanusiaan Transformasi Terengganu Baru (TTB) setelah mendapat sokongan padu dari suaminya. Malah suaminya sanggup menjaga bayinya sepanjang dia terlibat secara langsung sebagai sukarelawan di Kelantan, termasuk menguruskan beberapa orang anaknya yang bersekolah. Apabila melihat sendiri keadaan sebenar di Sekolah Menengah Kebangsaan Dabung ini, timbul perasaan amat terharu dengan nasib yang menimpa kira-kira 960 pelajar dan 80 orang warga pendidik yang tidak dapat memulakan sesi persekolahan 2015 seperti di kawasan yang tidak terjejas banjir. Masalah yang dihadapi pelajar sekolah ini bukan sahaja berkisar soal lumpur di sekolah, malah banyak rumah keluarga mereka runtuh dan hanyut. Pengangkutan kereta api yang menjadi nadi pengangkutan sebahagian besar pelajar di Hulu Kelantan ini
turut terjejas apabila jambatan kereta api di Kampung Kemubu runtuh. Hafidah bersama sukarelawan TTB lain termasuk anggota tentera terpaksa bekerja keras kerana kerja-kerja membersih lumpur setebal 0.03 meter amat mencabar. Ditanya perasaannya yang terpaksa meninggalkan anak yang masih kecil, dia tidak bimbang kerana dijaga oleh suami dan anggota keluarga terdekat. Siang saya tinggal pada kakak saya, malam memang saya tinggal pada suami saya sepenuhnya. Ya. Jadi suami menyokonglah macam. Ya, penyokong. Ya. Jadi rasa kita berdatang dengan rasa lega. Lega memang tak ada rasa bimbang lah anak kat rumah. Cuma macam bimbang yang sini je. Lagi maksudnya sekarang ni kan dekat nak buka sekolah. Jadi bimbanglah mana anak-anak yang lain, pada adik-adik yang lain nak sekolah. Jadi semangat nak tolong tu ada. Walaupun kekangan sumber air yang terhad namun tidak menghalang anggota sukarelawan bertungkus lumus membersihkan lumpur di sekolah ini. Sementara itu, Menteri Besar Terengganu Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman turut menghantar sukarelawan TTB secara bergilir-gilir selama sebulan di negeri Kelantan. InsyaAllah dengan adanya sukarelawan-sukarelawan yang telah ditumbuhkan ini dapat membantu sedikit beban lah kepada mereka pelajar di sekolah, terutamanya di sekolah rendah Dabung ni, supaya dapat menjalankan sesi persekolahan seperti biasa. Bapa penat tapi tak apalah demi anak bangsa. Dan kita dapat lihat bahawa ramai di kalangan anak-anak muda di negeri Terengganu sukarelawan yang bersama-sama dengan penduduk sini untuk kita sama-sama bersihkan. Akan datang lagi kalau diberi peluang, kami akan insya-Allah kami akan datang untuk menolong masa-masa. Dan bagi kita ucapkan tahniah pada sukarelawan dari Terengganu yang telah berkampung lebih kurang 3 hari di sini untuk sama-sama melihat keceriaan sekolah ini pulih kembali. Nur Yusof, ATM. Baik, terima kasih Nur Yusof dari Dabung, Kelantan. Dan saudara, tidak dapat dinafikan pelbagai bentuk bantuan untuk penduduk terjejas banjir di beberapa negeri tidak putus-putus tiba dari seluruh pelosok negara. Di sebalik bantuan yang terus mencurah, timbul pula masalah baru. Wartawan Skot Alpha RTM Izham Hadi Sidik melaporkan pakaian terpakai yang disumbangkan untuk penduduk terjejas banjir semakin banyak hingga dibiarkan bersepah di bahu jalan dan pondok menunggu bas. Penduduk seperti tidak berminat lagi mendapatkan pakaian terpakai yang disumbangkan itu, malah longgokan pakaian dilihat seperti sampah dan mencacatkan pandangan. Ikuti laporannya. Sepanjang perjalanan dari Gua Musang ke Kuala Krai, kami lihat semakin banyak longgokan pakaian terpakai untuk penduduk terjejas banjir, terbiar dan berselerak. Penduduk terjejas banjir tidak lagi berminat untuk mengambil pakaian terbabit dan kain baju yang ditinggalkan itu juga seperti sampah berselerakkan. Bagi mereka, pakaian terpakai tidak diperlukan lagi, tetapi yang lebih utama adalah bekalan air serta kediaman yang selesa bagi menggantikan rumah mereka yang musnah. Pakaian ni memang tidak perlu atas. Sebab apabila dia orang mari banyak, lebih pada hak. Sebab dia orang ni sekarang, dia cuma memerlukan macam contohnya, kain selimut dia orang mari baju. Jadi kita mari kepentingan pengenan dia sajalah. Macam contoh, beras ke, gula kalau gitu. Kalau macam kita mari barang yang pakaian, kalau dia orang buang dah. Sebab pakaian tak perlu dah lah pakaian. Pakaian dengan makanan ni banyak dah lah kau ni. Yang lain yang perlu sangat apa? Yang perlu sangat sekarang elektrik dengan air lah. Memang putus terus elektrik dengan air. Lepas tu ni cuci-cuci ni. Hak kita perlu. Tak perlulah kot. Sebab orang dah sepa-sepa pakai banyak. Tapi biasa orang pilih-pilih je baju. Baju macam baju kurung kan. Tak mungkin lah orang akan ambil semua kan. Dia orang pilih-pilih yang cantik je lah. Air sangat penting pada masa ini. Bukan saja untuk kegunaan makan minum, tetapi juga bagi membersihkan kawasan rumah yang diselaputi lumpur tebal. Pada masa ini, penduduk membersihkan rumah menggunakan air sungai yang dipam. Akibat lumpur yang melekat dan bercampur dengan sisa makanan serta bangkai binatang, kebanyakan kawasan mula dicemari bau busuk. Mestilah air. Air sangat perlu. Bekalan air memang terputus kot. Kita orang tengok tetangga kerja. Nak basuh pakaian kita orang dah tercemar dengan lumpur-lumpur. Bau busuknya. Dia memang
orang tak sanggup lah kan. Dalam pada itu, bagi kumpulan sukarelawan yang berhasrat ke Gua Musang dan Kuala Krai perlu merancang perjalanan masing-masing supaya tidak berlaku kesesakan, terutamanya pada hujung minggu. Berikutan, bekalan air bersih menjadi keperluan penting penduduk terjejas banjir. Universiti Melaya menggerakkan kumpulan sukarelawannya menerusi bantuan khidmat tapisan air bersih menggunakan teknologi ultrafiltration atau UF. Air Sungai Durian di Kuala Krai ditapis dan boleh terus diminum. Menurut Profesor Khairuddin Arwah dari Jabatan Kejuruteraan Kimia UM, menerusi teknologi UF, pengasingan antara air dan bakteria serta virus dapat dilakukan. Jelasnya, air sungai disedut masuk ke dalam mesin tapisan UF dan boleh terus diminum. Teknologi UF yang dilakukan di Sungai Durian baru-baru ini boleh menapis sehingga 400 liter sejam air terawat. Usaha UM itu turut dibantu syarikat TechCam Sdn Bhd yang membawa peralatan UF ke Sungai Durian, Kuala Krai. Setakat ini, penggunaan tapisan UF digunakan dalam skala besar bagi rawatan air terawat di sektor industri. Baik, apapun penderitaan penduduk terjejas banjir terus mendapat perhatian masyarakat yang prihatin dengan nasib yang menimpa mereka. Dan bersama kami dalam platform pada petang ini, di studio ialah Encik Wan Zaidi Wan Jaafar, Pengarah Misi Bantuan Banjir Pemufakatan SABKL PPWB PKL. Terima kasih Wan kerana bersama kami, dan terima kasih jugalah dalam tempoh 2-3 minggu dalam bencana banjir yang berlaku, Encik Wan dan juga misi bantuan telah turun ke Padang. Jadi mungkin pada peringkat awal ni boleh kongsikan sedikit pengalaman pemerhatian kejadian banjir yang luar biasa berlaku ini. Terima kasih Saudara Zaibi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada RTM kerana memberi peluang kepada kami. Saya daripada Pemufakatan PIBG SABKL bersama yang diterajui oleh PPW Bahasa Pudu Kuala Lumpur. Bila saya melihat keadaan yang dikatakan banjir, yang musibah kali ini, mula kita sangka ianya suatu yang tidak sampai ke tahap itu. Tetapi nampaknya ianya benar-benar berlaku. Kami menyaksi kejadian sebenar yang berlaku dan hasil daripada apa yang kami lihat, ianya menyentuh perasaan kami. Terasa di hati kami bahawa nak membantu sebanyak mungkin. Tetapi apakah daya, kami pun hanya beberapa orang sukarelawan yang terdiri daripada PPWP Kuala Lumpur, SAB Sekolah Ahmadiyah Baki ini, kami ada kumpulan sokong ibu bapa. Kami dapatkan kumpulan sokong ibu bapa untuk sama-sama mencari sumbangan. Sumbangan ini merupakan satu amanah yang perlu kita sampaikan kepada mereka yang boleh menerima ataupun yang berhak menerima. Itulah amanah yang kami bawa. Kami mula merancang bagaimana untuk menyampaikan. Mulanya kami ingin menyampaikan melalui satu center, satu pusat. Tapi kami merasai bahawa mungkin tak sampai. Sebab amanah ini perlu kami bawa terus kepada mereka yang berhak menerima. Jadi pada peringkat awal tu, lokasi yang dituju di mana? Pada mulanya kami nak pergi, semua orang sebut Dabon. Dabon ni, saya orang Kelantan. Mungkin dialek pun Kelantan sedikitlah. Kami dapat terima daripada maklumat daripada rakan-rakan untuk maklumat tu Cik Suami, RTM dan semua. Kami berhubung melalui Telegram ataupun WhatsApp dengan alumni Faris Putra. Kita juga ada alumni daripada SIS tahun 76. Mereka ini telah pun melakukan beberapa kaedah untuk turun ke sana. Jadi bila kami dapat maklumat Dabon, kita kena cari tempat kampung yang exactnya. Dan rakan kami juga dalam sarana sekolah ni, PPM 2013 2025 dengan ada sarana, kami dapat maklumat daripada rakan kami di Kuala Lipis. Kata bantulah kami. Sebab kalau kita pergi ke Musa melalui Kuala Lipis, so tak sampai hati kami. So kami dalam misi kami ini, kami bersetuju dengan daripada PPWP Bahasa Pudu Kuala Lumpur, kami singgah Kuala Lipis. Jumpa Puan Rusmawati di situ. Kami seterusnya berjalan kepada Gumusan dan seterus pergi Kuala Krai. Inilah misi kami bila berada di Kuala Lumpur ini. Kami telah tetapkan. Sebab kami tahu banyak yang memerlukan bantuan. Jadi untuk menentukan kami mampu, kami tentukan dulu tempat-tempat yang kami
akan singgah. Kuala Lipis kemudian ke Kuala Krai. Jadi dalam tempoh Kuala Lipis ke Gua Musang. Lepas tu Kuala Krai. Okey. Jadi dalam tempoh 2 hari saya difahamkan memang masa yang dimiliki begitu terhad. Namun tugas itu dapat dilaksanakan dengan jayanya. Tapi ketika ini juga kalau kita perhatikan media-media malah mereka yang terjejas banjir juga mohon sangat bantuan dari segi bekalan air bersih. Malah tadi juga kita paparkan tentang keperluan air bersih. Jadi mungkin ada juga kajian-kajian ataupun usaha dengan agensi-agensi lain untuk memberikan sumbangan air bersih pula selepas ini? Itulah bila kami dapat sumbangan, ada yang bawa baju itu pakai. Kami kata ini kita tak nak bawa lah semua baju ni. Sebab bila kita buat sisihan baju pun, separuh sebenarnya kita tak boleh bawa. Maksudnya kita tak sampai hati nak bawa ke sana. Jadi kami tumpukan kepada bekalan air. So yang bekalan air ni memang banyak kami dapat. Ada satu lori itu yang hantar pada sekolah SAB, sekolah Amir Baki, dan kami dapat banyak separuh daripada barangan yang kami bawa adalah air selain pada beras. Inilah usaha sebab kita tentukan barang yang tepat untuk kita bawa. Ini yang kita bawa dalam perjalanan kami. Dan untuk pengetahuan, kami bawa 2 lori, 3 tan, 5 tan. Ada masih lagi barang yang tak boleh kami bawa. Ini adalah untuk misi kita seterusnya. Kita akan ada misi yang kedua dan seterusnya yang ketiga. Dan pada hujung minggu ni, kita akan buat misi kedua. Ini daripada kumpulan sokong ibu bapa. Ibu bapa sekolah Amir Baki memang mereka adalah prihatin. Dan kita juga bekerjasama dengan PPW Bahasa Pudu Kuala Lumpur. Inilah sekolah-sekolah yang berada di Bahasa Pudu juga memberi kerjasama. Selain daripada itu, saya juga mendapatkan kerjasama daripada alumni pada SAB, Faris Putra, dan juga daripada kampung saya, daripada Sekolah Sultan Ibrahim Pasir Mas. Inilah saya rasa menjadi satu kekuatan kita. Dengan ada musibah ini, nampaknya pemufakatan lebih akrab untuk kita melakukan agenda kita seterusnya. Jadi Perak Tengah menjadi destinasi. Jadi bagaimana kalau kita perhatikan juga di Kelantan masih ada beberapa buah sekolah yang masih juga belum dibuka di bantuan kalau kita perhatikan dengan pakaian, bukan dengan pakaian seragam mereka ke sekolah. Jadi adakah usaha selain Perak Tengah juga akan disalurkan kepada negeri Kelantan? Kami melakukan panggilan untuk buat sumbangan secara berterusan. Malah kita juga menghantar melalui SMS kepada para ibu bapa dan juga kita bentukkan kumpulan WhatsApp dan juga kumpulan Telegram ini. Saya banyak kumpulan saya dah bentuk dan mereka inilah akan memberi feedback kepada kita untuk terus menerus memberi sumbangan. Dan kita mengharapkan dalam forum platform lagi ini kita dapat wawarkan bahawa kutipan sumbangan bukan sahaja dalam bentuk perangan tapi kewangan perlu supaya kita boleh membeli barang yang tepat kepada keperluan semasa. Contohnya kalau kita nak pergi hujung bulan ini, kami juga berhasrat untuk ke Kelantan balik untuk buat pembersihan dan banyak peralatan yang kita kena ada dan kita pun kena buat perancangan dengan jitu dengan pihak di sebelah sana. Kita tak boleh seronok di sini saja. Tak boleh kita buat rancang di sini tanpa ada kita punya rangkaian di sebelah sana. Saya dapat kerjasama daripada pegawai daerah Gua Musang. Ia juga rakan kami daripada bekas sekolah dan kami juga dapat daripada pegawai daerah Kuala Krai
rakan saya masa universiti 30 tahun lepas, kami berjumpa melalui talian pada masa ni, pada masa musibah ini. Ini musibah mengeratkan pemufakatan. Ya. Saya rasa itulah Allah Ta'ala memberi kita kelebihan. Okey, tak kala banyak NGO lain dan juga sukarelawan lain memberikan bantuan secara umum. Saya melihat pihak persatuan sendiri, saya lihat ia lebih kepada sasaran yang terjurus kepada kumpulan target group kepada peringkat sekolah, kanak-kanak sekolah. Mungkin juga selepas ini akan dikembangkan juga kepada penduduk-penduduk ataupun peringkat sekolah. Guru-guru itu sendiri mungkin mangsa kepada keadaan banjir itu sendiri. Mereka juga perlukan kehidupan. Jadi adakah sokongan-sokongan moral dan juga bantuan-bantuan lain yang diberikan? Betul, Saudara Saimi. Dalam misi pertama kita, yang tadi yang saya nyatakan bahawa kita pergi secara tak arah kepada Kuala Lipis, Gua dengan Kuala Krai. Malah secara persendirian, sebab kami ada 2 lori, kami ada bawa 8 atau 4x4 untuk kenderaan yang membawa muatan yang syarat. Mereka ini pergi kepada penduduk. Inilah yang berlena air mata. Sebab mereka menyaksikan sendiri dan ada setengahnya kita kena melalui sungai. Dan nak mencari minyak untuk mengisi supaya kita dapat bergerak ke sana, itu pun satu cabaran. Rakan saya daripada Pengakat, Saudara Azmi, mengambil masa 1 jam untuk sampai kepada penduduk. Dan ada juga, macam saya juga balik kepada Pasimas, saya jumpa juga di Taman SL Jias, Taman Seri Jias. Saya nampak memang yang tak pernah saya alami masa saya kecil dulu. Dan bila saya lihat, Masya Allah, ini berlaku di tempat aku sendiri. Dan saya sedih. Dan dengan air mata itu keluar secara automatik. Sebab berlaku di tempat kita. Dan bila kita lihat di Kuala Krai, nyata. Saya jumpa saudara saya, itu juga bekas pelajar sekolah Faris Putra, Zahari bin Muhammad. Saya lihat, dia kata rumahnya tenggelam. Dan dengan apa orang kata, juga dia ada peristiwa-peristiwa yang berlaku, bawa kenderaan terbalik, menimpa beliau. Saya sedih bila melihat keadaan itu berlaku. Di Gua Musa pun sama, bila kita pergi di Gua Musa pun keadaan serupa dan kita nampak total loss. Dan kami rasa ianya sesuatu yang menyentuh hati kami lah. Jadi total loss dan kita saksikan sendiri banyak rumah-rumah kediaman, milik-milik mangsa banjir itu juga musnah. Dan sekarang kerja-kerja pembersihan dengan sampah sarap hasil daripada longgokan, malah dengan baju tadi sendiri yang telah pun jadi satu bebanan kepada PBT untuk membersihkan. Jadi usaha untuk membantu, kalau di Kerajaan Terengganu menyediakan 100 tukang rumah untuk membantu membina kembali kediaman, mungkin pihak persatuan... Mungkin saya boleh bawakan di sini. Saya punya rangkaian iaitu saudara Cik Suhaimi Hussein, yang orang kuat daripada Faris Putra. Dia telah menerbitkan satu cakna Alumni Faris Putra pada hujung bulan ini. Beliau akan membawa pasukannya untuk melakukan yang sudah saya menyatakan tadi. Yang saya rasa ini tengah berlaku sekarang ini. Dan mereka mempunyai kekuatan itu. Ini adalah barisan muda yang 10 tahun junior daripada saya lah. Saya rasa ini akan berlaku. Dan kami pun di PIBG, SABKL dengan PPW Bangsa ini akan juga menyokong dan kita buat satu pemufakatan yang lebih padulah antara kita. Sebab kalau kita pergi sendiri-sendiri, tenaga kita tak cukup. Kalau kita pergi dengan pemufakatan dan hasil daripada sosial media yang kita ada, ia dapat kita berkomunikasi dengan lebih baik. Malah dalam sosial media saya, dalam Telegram, saya ada daripada pihak KDN, saya ada daripada pihak JPA, Jabatan Pertahanan Awam, saya ada daripada penjara yang membantu saya supaya dapat berkooperasi sama. Berkooperasi. Okey, jadi tadi telah pun dinyatakan juga bagaimana kaedah untuk orang ramai terus menyalurkan bantuan. Sekali lagi mungkin Cik Wan untuk kita wawakan kepada penonton. Ya, saya mengharapkan para penonton yang menyaksikan pada hari ini memberi sumbangan kepada kami melalui yang ada tertera kepada Badan Kebajikan Bangsa Pudu. Ianya nombor akaunnya, nombor telefon seperti yang dinyatakan. Saudara Ahmad Jamaluddin adalah yang bertugas dan beliau banyak membantu kami.
bagi pemufakatan ini. Okey, jadi kita wawarkan sekali lagi Badan Kebajikan PPBKL di nombor akaun RHB Bank ya, 21406200 8107 70 RHB Bank. Jadi kita harapkanlah antara misi yang dilakukan ini, misi kemanusiaan ya, kita berlanggakan untuk membantu rakyat negara kita sendiri yang sememangnya terjejas kerana bencana banjir dapat kembali kepada keadaan sedia kala. Namun tempoh masa tu agak sukar untuk kita gambarkan bila dapat diselesaikan. Ya tuan? Ya. Boleh saya menyertakan sedikit ya. Melihat kadar kemusnahan yang berlaku itu, ianya mengambil masa. Saya pasti mengambil masa, dan inilah pemufakatan yang secara lebih tepat perlu kita lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada warga SABA KL, para ibu bapa, PPW Bangsa Pudu KL yang diraja oleh Encik Tuan Haji Ismail Musa, urus dia daripada pengakad Bangsa Pudu sendiri yang memang adventurous, pergi kepada dapur mabuk, jumpa kepada tepat pada sasaran, dan juga syarikat High-Tech E-Business Solutions yang bersama-sama menyokong dalam pemufakatan ini. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi semoga usaha murni ini akan dapat dilaksanakan secepat mungkin. Baik, terima kasih ya Saudara Wan Zaidi Wan Jaafar, Pengarah Misi Bantuan Banjir Pemufakatan SABKL dan PPWB PKL kerana bersama pada petang ini. Terima kasih.